Okey, pada masa yang sama saya nak mute dulu semua orang. Kalau siapa yang nak tanya nanti boleh unmute untuk diri sendiri kalau siapa nak tanya, ataupun boleh masuk dekat chat. Okey. Harapnya semua boleh nampak slide ni. Okey, slide ni saya pun dah share dalam WhatsApp group. Inilah slide yang pertama. Jadi topik yang pertama ialah tentang overview of the construction industry, 1A, dan topik yang kedua ialah 1B yang saya namakan sebagai issues. Jadi kita kena baca sekali lah, tapi oleh kerana dia punya slide ni besar, jadi kalau saya split into 2 slide. Okay. Mungkin semua orang basically berada dalam construction industry. Agak-agaknya lah. Mungkin adalah yang kadang-kadang seorang dua yang kadang-kadang mungkin tak bekerja, suri rumah ke, ataupun kadang-kadang dia tidak ada kaitan dengan construction industry. Ada juga kan, macam tu kan. Tapi majoriti kemungkinan besar berada dalam construction industry. Jadi kenapa kita nak tahu sedikit tentang construction industry? Kerana inilah industri yang kita akan duduk sampai kita pension. Walaupun kita tak suka ke, inilah industri yang basically akan memberi kepada kita income. Kerana kita pun bidang civil engineering dan area kita bekerja, inilah industri kita. Okay. Kita akan lihat beberapa topik dan topik yang terakhir sekali tentang issue and challenges ni. Ini yang dalam slide yang 1B. Lecture 1B. Ini sebenarnya kalau kita dah cover slide ni, kita dah cover objektif CLO1 tadi. Okay. Jadi dalam awal-awal lagi kita dah cover. Okay, industri sektor pembinaan ni kita boleh bahagikan kepada residential lah, commercial building, infrastructure and heavy engineering dan juga industrial. Okay. Residential ni tak kira lah kondominium ke, rumah mahal ke, rumah murah ke, rumah setinggan ke, semua kategori residential maksudnya yang orang duduk. Manakala commercial building ni basically ialah untuk perniagaan, shopping complex, kedai-kedai. Tetapi sekarang ni nampak gaya ada juga yang kita panggil Soho, di mana office plus residential. Itu modern punya style kan. Maksudnya kadang-kadang ada entrepreneur, dia nak buat bisnes, dia kadang-kadang seorang dua je. Jadi itulah rumah dia, itulah office. Jadi maksudnya dia dah campur dua-dua ni. Contohnya Soho. Okay. Jadi dah ada trend lah. Di luar negara pun ada, di negara kita pun dah trend. Banyak di mana-mana besar, KL dan sebagainya dah ada style macam ni. Okay, itu contoh industri sektor. Kemudian, basic nature of the industry. Construction industry ni, dia ada banyak participant. Participant ni dalam arti kata lain kita boleh sebutkan sebagai stakeholder. Macam mana ni? Stakeholders. Orang kata pemegang taruh. Okay. Contohnya, stakeholders ni, klien lah, consultant lah, kontraktor, itu yang main. Kalau kita kata consultant pun ada pelbagai consultant. Contohnya kita M&E, civil, architect, QS, interior designer pun consultant. PMC, project management consultant pun kategori consultant. Kontraktor ni maksudnya yang nak buat. Walaupun nama dia subkontraktor tapi dia kategori kontraktor jugalah. Okay. Lepas tu ada apa lagi? Ada authority. Ada authority, contohnya di Malaysia ni kita ada federal authority, state authority, local authority. Jadi yang sebahagian kamu yang bekerja dengan JKR ke, JPS ke, majlis ke, itu semua dalam kategori authority ataupun government agency. Mungkin kalau majlis tu basically is authority lah. Tetapi kalau JKR dia bukan authority, dia lebih kepada agensi pelaksana. Dia mewakili klien. Okay. Dia kategori klien punya representative. Alright, itu ialah stakeholders. Nanti kita akan lihat, kita ada topik
berkaitan dengan stakeholders. Jadi, pelbagai partisipan ini dengan secara tak langsungnya dia akan berkait dengan isu apa. Jadi bila kita lihat nature of construction industry, kita kena kaitkan dengan isu. Apa isu dia kalau sekiranya kita ramai pelbagai pihak, ramai autoriti, ramai apa. Jadi isu apa yang akan timbul. Jadi itu cara kita baca slide ini. Bukan setakat misalnya, okay, basic nature industri dia ada diverse participant. Okay, so what? So what tu sebenarnya nak kena jawab dia, apa isu yang berbangkit? Itu yang lebih penting. Important sector of the economy. Kalau kita lihat ekonomi kita, kita buat pie chart ni. Contohlah, pie chart ni. Agak-agak construction ni, kalau kita kata very important ni, kalau dalam pie chart ni, sepatutnya angka dia berapa persen? Okay, mungkin orang jawab 30% ke dan sebagainya. Sebab nama dia very important. Yang persoalan dia how important. Kalau important, mungkin nampak sepatutnya dia punya portion daripada ekonomi kita ni maksudnya besarlah. Okay, katakanlah ekonomi kita worth berapa? Worth mungkin mungkin dekat 1 point something trillion. Bukan bilion lagi lah. Trilion ringgit kan. Jadi out of this pie chart ni, berapakah portion of construction? Daripada situ kita tahulah. Okay. Jadi nanti kita lihat graf tertentu. Yang seterusnya, demand of the construction industry. Ini contohnya berdasarkan supply and demand. Supply and demand. Memang pun construction industry berdasarkan supply dan demand. Supply demand ni maksudnya penawaran dan permintaan. Penawaran dan permintaan. Jadi sekarang ni kita dah lihat, contohnya oleh kerana isu COVID dan sebagainya, banyak projek-projek yang sepatutnya dilaksanakan, ditangguhkan. Mungkin makan masa yang lama lah ditangguhkan. Kerana isunya siapa nak beli? Kalau dibuka rumah dengan, kecuali kalau dia buka rumah harga murah lah. Kalau harga masih lebih kurang sama, dengan orang tak ada kerja dan sebagainya, dengan ekonomi pun tak menentu. Jadi maksudnya demand dah kurang. Bila demand dah kurang, supply pun secara automatik berkurangan. Jadi dia banyak bergantung. Nanti kita lihat graf untuk nampak benda ni. Government play significant role. Kerajaan memainkan peranan penting dalam industri ini. Betulkah? Dan sejauh mana peranan kerajaan tu? Dan dekat mana kerajaan tu berperanan? Kita akan lihat. Engage transient workforce. Maksudnya workforce yang berubah-ubah dalam construction industry. Betul atau tidak? Okay. Kalau kita nak bandingkanlah contoh construction industry dengan kilang. Kilang tu memang dah duduk kat satu tempat tu lah. Tak tutup-tutup. Katakanlah kilang yang di Malaysia ni ada kilang Sony lah. Kilang Epson lah. Whatever lah kilang yang lama-lama dulu-dulu pun dah ada kan. Kita nampak bagaimana pekerja dia. Mungkin katakanlah orang tempatan. Orang tu mungkin bekerja kilang berpuluh-puluh tahun. Kita pun ada saudara mara yang daripada mula dengan operator sampai dah jadi leader dan sebagainya, kerja kilang. Tetapi kerja construction ni, nature dia juga berubah-ubah tempat. Orang juga akan berubah-ubah tempat. Orang baru masuk, orang tu keluar dan sebagainya. Kadang-kadang orang pindah randah daripada satu site ke satu site. Bila site tu gaji tak berapa bagus, kerja tak berapa tetap, jadi orang mungkin berpindah. Jadi dengan secara tak langsung, pekerja yang pindah randah dan sebagainya menyukarkan. Itu yang isu tadi. Dia menyukarkan, maksudnya kita yang nak mengurus ni secara tak langsungnya. Kalau orang tu sama je, kita dah tahu dah, dan orang tu pun tak payah nak dilatih lagi dah. Dia pun dah tahu kerja dia datang kerja, pejam mata dia boleh buat. Tapi kalau misalnya di dalam construction orang tu siling bertukar ganti,
Setiap kali orang baru datang, kita nak latih. Dan pada masa yang sama, orang tu mungkin membuat kesilapan. Kesilapan daripada segi apa? Kualiti, accident dan macam-macam. Itu yang dia contribute kepada isu yang kita sebut tadi. Highly competitive industry. Betulkah industri ini highly competitive? Well, kita kena lihat contohnya katakanlah kita buka open tender. Bukan kata buka open tender lah. Kalau kita buat yang cabut undi ke, yang proyek kecil-kecil, di kampung-kampung tertentu nak buat contohnya futsal futsal court yang harga berapa je kan, tapi yang datangnya tu mungkin 200 orang kontraktor yang kecil-kecil, projek satu je, very highly competitive. Okay, jadi dengan cara tersebut, dengan sendirinya dia menjadikan benda tu sebagai masalah. Masalah dari segi apa tahu? Kadang-kadang orang desperate nak dapatkan projek, orang akan drive the price down. Potong harga lah. Potong sampai memanglah nampak macam cantik harga paling rendah. Kalau dulu-dulu mungkin kita ni tak, orang-orang yang menilai tender tu pun tak ada ilmu sangat tentang konsep kita panggil nak memilih kontraktor ni, mungkin dia pilih berdasarkan harga. Memang dia boleh dapat harga terendah, tapi dia tak fikir masalah akan timbul. Jadi sekarang ni kita dah dengan ilmu yang ada, mungkin orang yang memilih tender tu dia ada kriteria-kriteria, tak semestinya. Okay, tak semestinya yang bagi terendah tu dia akan dapat. Okay, kita nak kena lihat banyak kriteria lagi. Kemudian highly competitive ni contohnya lagi isu sub sampai 7 kali sub. Bila 7 kali sub, orang yang terakhir sekali pun dia nak buat untung juga. Bila untung dia nak, jadi dia akan sacrifice on what? Inilah dia. Quality contohnya. Dia akan sacrifice on safety dan pelbagai-pelbagai lagi masalah yang lain. Itu contoh. Nanti kita akan lihat lagi dia punya isu dia dalam slide yang nombor 2. Ini stakeholders yang saya kata tadi. Pihak yang berkepentingan ataupun pemegang taruh. Main stakeholders, klien. Klien ni mesti ada lah. Klien ni boleh jadi public ataupun private sector. Public ni macam contoh tadi, government lah. Government ni dia akan disperse ataupun keluarkan projek itu melalui government agency seperti JPS, JKR dan sebagainya. Okay. Private sector ni tak kira lah. Orang persendirian pun boleh jadi, syarikat ke dan sebagainya, asalkan orang tu mengeluarkan duit untuk biaya projek tersebut. Kemudian kita akan ada main con, mesti ada. Main con, bila ada main con tu akan ada sub-con lah. Sub-con tu kita akan letak dia sebagai secondary. Lepas tu kita ada consultant. Consultant ni penting. Siapa nak design projek yang dikendaki oleh klien, for sure lah consultant. Project manager. Project manager yang disebut dekat sini bukan project manager yang kita, ataupun kalau misalnya kamu bekerja kat site, mungkin anggapan kamu, itulah project manager. Kalau dia letak dekat main stakeholders ni, project manager ni maksudnya dirujuk kepada yang dengan klien, yang bekerja dengan klien. Ingat, project manager, perkataan project manager ni dia boleh bekerja dengan klien ataupun owner. Dia juga boleh bekerja dengan kontraktor. Ini yang biasanya. Ini yang biasa yang kita faham. Tapi istilah project manager. Maksudnya, contohnya syarikat PMC, Project Management Consultant. Nama profession tu sama juga. Dia orang yang mengetuai agensi PMC tadi, nama dia adalah project manager. Itu yang kita sebut kat situ. Jadi mungkin kita keliru kat situ. Jadi sekarang ni kita jangan keliru. Kita kena anggap project manager tu dia boleh bekerja dengan klien. Ini yang dipanggil PMC. Ataupun yang biasanya bekerja dengan kontraktor. Sudah semestinya apabila dia seorang project manager yang bekerja dengan klien, role dan responsibility dia tak sama dengan yang dengan kontraktor.
Jadi itu akan mempengaruhi jawapan kepada soalan yang kita nak tanya dalam exam ataupun test. Contohnya kita buat masa ni, kita kalau kamu lihat test-test ataupun exam yang kita buat sebelum ni, kita gunakan konsep objektif. Okey, jadi objektif ni maksudnya jawapan dia dah sedia ada lah. Cuma kita nak pilih saja jawapan yang betul. Jadi kalau kita tanya contohnya project manager yang bekerja dengan klien, apa dia punya role and responsibility dia, jangan kita keliru pula dengan yang project manager dengan kontraktor. Project manager yang bekerja dengan kontraktor sudah semestinya dia kena responsible untuk buat planning and scheduling. Tetapi untuk yang bekerja dengan klien, dia tak buat. Dia hanya approve ataupun melihat. Okay? Melihat yang planning scheduling yang disubmit kepada klien tadi untuk tujuan di-approve lah. Okay. Itu contohnya lah. Okay, kemudian secondary. Secondary ni ada authority. Ni kita lihat authority ni ada federal, ada state, ada local authority. Kemudian kita ada financier. Financier ni pembiaya. Siapa nak biaya? Dan siapakah yang memerlukan duit? Sebenarnya ada 3 pihak utama. Klien pun dia, kontraktor pun dia, kontraktor pun perlukan duit dan juga supplier. Inilah 3 pihak utama. Yang paling besar sekali ialah klien. Paling banyak perlukan duit. Kontraktor perlukan duit juga sebab apa? Klien tak bayar dia on time. Jadi sebab tu kalau kita lihat di Malaysia ni banyak projek-projek yang delay. Kerana apa? Salah satu sebab dia isu payment. Payment lambat bayar oleh klien, projek pun jadi slow. Sebab dia bergantung kepada payment daripada klien. Sedangkan bila kita buat bisnes, sepatutnya kita kena ada modal. Bukan mengharapkan payment daripada klien semata-mata. Klien tu pun satu hal. Dia buat lambat payment, mungkin kerana kualitinya tak memenuhi, itu okey lah tu. Kalau dia saja-saja lambatkan proses tu kerana dia pun tak ada duit, nak tunggu duit masuk daripada pembeli rumah dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita nak kena buat progress payment, itu satu hal lah. Tetapi whatever it is, kontraktor pun perlukan duit. Sama ada dia guna duit sendiri ataupun duit daripada si financier tadilah. Kemudian supplier. Supplier contohnya dia bagi kemudahan kredit pada si kontraktor tadi ataupun subcon. Tetapi dia kena beli daripada manufacturer. Manufacturer kadang-kadang ada yang dah perlukan duit. Bayar baru dapat harga, baru dapat barang contohnya. Jadi macam mana dia nak dapatkan barang tersebut? Kiranya tak bayar kan. Jadi sama juga perlukan duit. Alright, subcontractor, walaupun kita lantik main con untuk satu projek, kita lantik satu main con saja. Tapi main con ni kebiasaannya dia tidak akan buat semua kerja lah. Dan tak praktikal pun buat semua kerja sendiri. Macam contoh orang meniaga lah kan, orang meniaga kedai makan. Iyalah memang dia masak sendiri dan sebagainya, tetapi ada benda-benda yang orang hantar, contohnya kuih. Kalau dia nak buat kuih, berapa biji, berapa jenis kuih yang dia boleh buat. Jadi cara paling senang, orang luar hantar kuih, dia cuma markup saja. Sama juga konsep kontraktor ni. Main con dia akan buat mengikut apa yang dia nak, yang dia boleh. Lepas tu yang lain tu dia subcontract. Lepas tu dia markup lah. Itu cara yang lebih praktikal. Dan dia pun tak payah nak beli dia punya mesin dan sebagainya untuk kerja piling. Contohnya kan, jadi setiap piling pun ada macam-macam jenis. Jadi takkan nak beli mesin yang pelbagai. Jadi tak payah pening-pening kepala nak beli mesin, kita just subcontract. Tapi for sure lah bila kita subcontract, keuntungan dia tak adalah banyak seperti mana kalau kita buat sendiri kan. Tapi it is always practical that way kerana kita mengelakkan banyak isu-isu technical dan sebagainya lah. End user. End user, orang yang nak menggunakan bangunan. Benda ni sering berlaku kalau misalnya contoh dalam projek-projek kerajaan.
JKR ni dia mewakili kerajaan untuk semua jenis projek kerajaan. Baik sekolah lah, baik klinik, hospital lah, baik bangunan-bangunan macam-macam jenisnya, agensi kerajaan yang keperluannya mungkin berbeza-beza. Jadi dia perlu dapat input daripada end user. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kalau di Malaysia ni kita tengok sering berlaku bila rumah tu dah siap bagi pada pemilik, bukan setakat rumah saja, kedai bersama. Lepas tu sibuklah buat renovation. Padahal bangunan tersebut baru je siap. Mungkin cat pun tak kering lagi. Dah kita pecahkan, hancurkan bagai, buat renovation pula. Kerana apa? Mungkin dia tak memenuhi keperluan pengguna. Jadi sepatutnya why don't, sebelum dia nak design tu dia kena fikirkan supaya benda ni tak payah nak modify banyak lagi lah. Sikit-sikit cukup. Kerana berlaku pembaziran bila kita nak renovate. Itu contoh. Dan kadang-kadang pun memang sering berlaku. Kalau kita dekat universiti ni pun sering. Entah, especially kita punya bilik kuliah. Kadang-kadang macam mana bilik kuliah ni, bila kita nak pakai, dia letak skrin yang originalnya tak kena tempat. Bila dah kita masuk ke bilik macam mana ni? Dah nak kena modify pula. Alih skrin ke sana, ke sini supaya, dan semua benda tu ada cost. Kerana mungkin masa design dia tak bertanya kepada user. Itu satu isu ni. Public NGO. Ini pun satu lagi. Kalau dulu-dulu, stakeholders ni kita tak masukkan public NGO ni. Tapi sekarang ni nampaknya dia semakin berkepentingan. Dan NGO ni pun semakin ada power lah. Dia boleh jadi suatu suara yang kuat, yang menyebabkan satu projek itu boleh on, tak on dan sebagainya. Ini start semua di negara-negara barat lah. Benda ni semua dah berjangkit-jangkit dengan negara kita. Jadi dia ada kepentingan, suara dia. Okay, itu contohlah stakeholders. Jadi kalau lagi banyak stakeholders, lagi pening kepala lah macam saya kata tadi. Kerana dia akan ada isu birokrasi. Okay, construction sector as a catalyst. Ini yang kita nak lihat ni. Kita kata tadi, construction is very important sector to our economy. How important? Persoalan dia, how important? Okay. Kita lihat contoh. Bila kita ada satu-satu mega project, big project, especially infrastructure ni yang biasanya digunakan untuk public lah. Road ke, railway ke, port ke, airport ke, yang maksudnya memang kemudahan untuk diguna sama oleh orang ramai. Dan kita lihat apa dia punya impact dia kepada ekonomi lain-lain dalam industri kita. Kita lihat dalam industri, dalam ekonomi, kita ada pelbagai sektor. Contohnya ini finance, education, manufacturing, contohnya lah, itu sektor-sektor dia. Cuma besar kecil itu kita nak kena tengok dia punya GDP dia untuk setiap satu. Okay, construction ialah salah satu sektor. Construction ni dikatakan dalam literature ialah satu industri dia saja boleh generate 124 industri lain. Industri yang besar ataupun yang kecil-kecil lagi lah. Bagaimana bila ada satu projek, dia boleh menyebabkan industri-industri lain juga berkembang. Kalau kita lihat contoh lah, kita ada big project di Johor ni, ada Rapid di Pengerang sana. Pengerang tu dulu tempat nelayan je pun. Orang tak pergi pun Pengerang tu. Adalah hotel kecil-kecil dekat Padang Penawar tu pun, sebab ialah jauh sangat kan. Tapi lihat apa berlaku bila ada big project. Orang ramai kena pergi situ, expatriate dengan harga rumah pun naik mendadak, sewa dia hampir beribu-ribu. Kedai runcit, kedai makan, macam-macam jenis kedai yang branded pun entah daripada sepatutnya tak ada tempat tu, ada. Lepas tu hotel-hotel pun dia orang develop dan sebagainya. Itu contoh.
Mungkin yang paling kecil-kecil sekali adalah orang gerai-gerai ataupun orang jual nasi lemak tepi jalan contohnya. Bila ada pekerja je mesti akan ada. Itu contoh kaitan dengan industri. Okay. So, kita lihat contoh. Kita ambil satu contoh Plus Highway. Plus Highway ni ialah projek tahun 88 hingga 93. Itu dia punya span dia. Dan Plus ni dikatakan projek yang mega structure lah pada masa tersebut dengan kos yang tinggi. At that time memang tinggi lah. Kalau sekarang mungkin dalam 10 bilion tu mungkin orang kata tak besar lah juga. Tapi mungkin scale dia tak adalah sama macam Plus ni. Plus ni sampai daripada hujung ke hujung semenanjung tu. Maksudnya berapa banyak tanah yang terlibat, berapa banyak pihak yang terlibat. Dah macam-macam lah. It's a big project. Jadi apa berlaku bila projek ni sedang buat ataupun dah siap? Kita lihat contoh education industry. Dalam education, masa tahun 88 hingga 93 ni, kita lihat contoh public university kita. Public university kita agak-agak ada berapa? UTM dah ada lah masa tu. Saya rasa mungkin dalam 10 kot. 10 universiti. Sekarang ni universiti public saja saya ingat dah dalam 20 lebih lah. 22 ataupun mungkin plus lagi. Tak ingat berapa dia punya bilangan dia. Not to mention kolej swasta, universiti dan sebagainya lah. Jadi, kenapa orang nak pergi ke universiti ataupun politeknik ataupun institut kemahiran? Kerana mesti adanya peluang pekerjaan. Kalau tidak, buat apa orang nak belajar bidang-bidang tersebut? Spend all the money, lepas tu tak ada apa kan? Jadi itu yang kita kata tadi, supply and demand. Jadi, kita boleh contohnya kita dapatkan pekerja-pekerja daripada luar negara, contohnya macam negara Dubai dan sebagainya. Penduduk dia tak ramai mana, tapi sebahagian besar yang buat construction negara dia adalah orang luar. Kalau kita nak buat macam tu, kalau kita ada banyak duit, okey. Macam Dubai semua duit dia dah terlalu banyak. They can do that. Tapi kalau kita nak duit tu tak berapa ada, we need orang lokal sendiri. Sebahagian daripada workforce tersebut. Okay. Jadi itulah bagaimana bidang ini pun dah kita up kerana adanya contohnya keperluan kepada manpower. Kemudian finance. Finance ni, kalau kita lihat contoh dulu-dulu yang Plus punya highway, dikatakan syarikat Plus ni pinjam duit daripada negara-negara luar. Kerana nak dapatkan duit dalam jumlah yang besar ni, bank-bank kita dia bukan tidak mampu, tapi kadang-kadang risiko dia tak bagi dalam jumlah yang besar. Berbanding dengan sekarang. Jadi sekarang ni kalau kita lihat bank-bank kita, Maybank, CIMB, Public Bank, memang dah jadi kalau setakat ASEAN, bukan setakat ASEAN lagi, dalam Asia Pasifik, dia dah jadi mungkin top 10 bank dengan asetnya, dengan kita panggil kebolehan untuk memberi pinjaman daripada jumlah yang besar. Jadi tidak ada keperluan lagi untuk orang pinjam daripada negara luar. Pinjam daripada negara luar ni dia ada risiko dia daripada segi isu kenaikan mata wang. Setiap kali mata wang naik, tiba-tiba kita nak kena bayar lebih. Walaupun interest mungkin tak naik, tapi automatically that is the issue. Kalau kita dalam negara kita sendiri, dia jadi lebih stable lagi lah. Itu contoh. Sebab tu kita ada bank-bank yang ada di Malaysia ni. Kalau kita ingat dulu-dulu kan kita ada banyak bank yang lebih kecil-kecil kan. Bank yang kecil-kecil ni telah pun di-merge dengan beberapa exercise. Bank negara punya exercise untuk merging bank. Sepatutnya yang baru-baru ni pun dia orang ada nak buat merging lagi, nak buat lagi satu mega bank lagi. Hari tu kononnya macam RHB dia nak mergekan dengan beberapa bank lain. Tetapi tak menjadi lagi lah. Itu contoh. Kenapa dia buat macam tu? Dia nak consolidate dia punya duit-duit yang ada supaya dia boleh finance
ataupun dia boleh compete dengan bank-bank lain dalam memberi pinjaman. Okey, kemudian seterusnya kita lihat impak dia kepada manufacturing industri. Kalau kita lihat manufacturing ni maksudnya kilang-kilang lah. Kilang-kilang memproses whatever benda. Biasanya kilang-kilang ni terletak di mana? Kilang-kilang yang untuk ekspor kita perhatikan banyak terletak di pelabuhan, di airport dan sebagainya. Kalau di Penang pun ada, di Port Klang pun banyak, di Johor pun ada, di Johor Port. Tetapi kalau kita lihat berkaitan dengan port-port ni pun, tanah dia pun dah semakin hari semakin kecil. Dah tak boleh dah nak letak. Jadi dia kena expand ke tempat-tempat lain. Kalau nak expand ke tempat-tempat lain, dia perlukan kemudahan jalan raya ataupun lebuh raya ataupun jalan kereta api. Malangnya di Malaysia ni jalan kereta api kita tak begitu dibangunkan berbanding dengan negara lain. Mungkin baru ni je yang kita nak cuba nak upkan, sebab isu dia macam Johor sendiri pun tak ada double tracking lagi, tengah construction lah sekarang ni kan. Sekurang-kurangnya pun nak kena ada double track. Kalau tidak, jadilah seperti yang biasa tu. Untuk satu, supaya logistik dia lagi lebih bagus sikit. Kerana kalau kita lihat sekarang ni contoh, kita punya lebuh raya dah sesak dengan kenderaan. Pantang cuti je. Kalau orang KL pantang cuti satu hari Isnin, dah menderu penuh dengan highway, especially nak pergi ke Melaka ke, Port Dickson ke. Contohnya lah, itu tak campur lagi dengan lori-lori trailer. Sepatutnya lori-lori trailer ni, oleh kerana kita punya highway pun dah tak besar mana, patutnya gunakan railway. Tapi itulah isu dia, kita tak bangunkan railway itu. Itu sepatutnya. Okay, anyway, manufacturing ni, kalau dia ada kemudahan lebuh raya, jadi dia boleh expand dia punya location dia ke merata tempat yang tanah dia lebih murah. Jadi dia cuma perlukan kenderaan untuk angkut pergi ke pelabuhan ataupun airport yang berdekatan. Itulah contribution lebuh raya dan sebagainya. Agriculture. Okey, agriculture pun sama. Kalau dulu-dulu kita bangunkan ladang kelapa sawit yang agak jauh, kita nak kena bangunkan kilang yang memerlukan kos yang tinggi. Tetapi sekarang ni kilang-kilang kita pusatkan dekat dengan pelabuhan. Contohnya, kita cuma angkut dia punya buah kelapa sawit tu, highway dan sebagainya dengan segera ke sana. Jadi itu contoh. Dan kalau kita lihat di Johor ni, contoh Johor ni di kiri kanan jalan ni, kalau dulu-dulu masa dia buka tahun 94 tu, saya bekerja di Johor nak balik ke kampung sebenarnya, kiri kanan ni banyak hutan. Sekarang ni penuh dengan kelapa sawit. Kiri kanan penuh. Itu contoh bagaimana agriculture membangun kerana adanya kemudahan lebuh raya tersebut. Servis dan juga utilities. Servis ni maksudnya kalau kita lihat di Mahala ke KL, kiri kanan dia dah tak ada ladang kelapa sawit lah, tapi dipenuhi dengan perumahan. Sampai sekarang ni kita dah ada apa ni, Seremban 2. Mungkin tak lama lagi Seremban 3. Sampai dah nak dekat Melaka pun Seremban lagi. Nak gunakan juga perkataan Seremban tu contohnya. Jadi whatever it is, dekat dengan lebuh raya. Senang nak keluar masuk. Itu ialah marketing strategi juga. Dan bila adanya perumahan, sudah semestinya perlukan kepada utilities. Utility ni maksudnya air, elektrik, apa lagi, telekomunikasi dan sebagainya lah. Dia punya demand pun naik. Okay, dan last sekali, tourism. Dia ada banyak lagi industri. Ini just contoh saja, nak bagi example. Tourism. Okay, bagaimana pula kaitan konstruksi industri dengan tourism? Ni kita lihat contoh. Contoh data ni data daripada tahun 90-an, 90. Kita tengok berapa orang yang datang ke Malaysia. Lebih kurang dalam 7.5 juta. Dan berapa income yang kita dapat? Lebih kurang 4.5 bilion. 4.5 bilion.
Kemudian semakin hari semakin ramai yang masuk ke Malaysia. Walaupun dalam dunia ni menghadapi pelbagai krisis, kita tengok ada krisis itu ini, setiap kali krisis memang ada impak lah kepada kesan kemasukan pelancong, termasuklah dengan COVID ni lagi teruk lah kan. Tetapi kita nak lihat bagaimana income yang kita generate daripada industri pelancongan yang dulunya dianggap sebagai benda yang tak berapa penting, tak banyak memberi sumbangan kepada ekonomi Malaysia. Tetapi semakin hari kita lihat, contoh ini tourist arrival tahun 2018. 2019 saya tak update lagi. Kita tengok contohnya berapa yang datang ke Malaysia. 25 juta, 26 juta lah. Berapa dia punya pendapatan dia? 84 bilion. Dikatakan tourism ni menjadi industri yang memberi income kepada Malaysia ni rasanya nombor 4 kot. Rasanya macam itulah dia punya. Kalau daripada tak ada kepentingan sampailah menjadi satu benda yang memberi sumber pendapatan kepada negara. Sebab itulah kita ada Ministry of Tourism, okay, dan sebagainya. Kerana dia ada isu income, boleh jadi income. Dan kalau kita lihat contoh daripada statistik tahun 2016, 2015, Malaysia ni menjadi satu negara yang always dalam top 10 destinasi pelancongan dunia, bukan di ASEAN ni. Cuma tahun-tahun yang kebelakangan ni aja yang kita kalah sedikit dengan Thailand. Kita mungkin nombor 12 macam itulah, 13. Tetapi not bad lah berbanding dengan kalau kita ikut negara-negara yang biasanya orang pergi Perancis, mungkin orang nak pergi tengok Eiffel Tower tu lah. US ni pun ialah kan, dia punya produk pun banyak. Jadi not bad. Jadi dia memberikan kepada kita sumber pendapatan. Kalau kita lihat even dalam bentuk bandar, kita tengok Kuala Lumpur menjadi bandar yang top 10 di mana orang sering datang. Dan bila pelancong tu datang, dia akan spend money lah. Itu yang penting dia. Dia membeli belah. Tak kira lah dia beli belah dekat mana. Dekat kat KL tu famous apa dia? Petaling Street ke. Whatever lah. Janji dia spend. Jadi, apa kepentingan kaitan tourism dengan construction industry? Kita ambil contoh. Dulu-dulu, KL ataupun Malaysia ni tidaklah se-famous jadi tourist attraction berbanding dengan Singapura. Singapura kan. Kerana Singapura ni, kedudukannya memang strategik. Dia di antara timur dengan barat. Kalau kita nak pergi ke orang Middle East, nak pergi ke Australia, dia mesti lalui Singapura. Itulah sebaliknya. Memang strategic place lah. Kalau kapal terbang pun nak transit, dia akan transit ke Singapura. Just nice. Kalau long distance tu kan. Jadi turis kadang-kadang mungkin dia, katakanlah dia nak melancong Singapura. Jadi dia berhenti 1-2 hari, dia pusing-pusing Singapura, pusing-pusing, alamak dalam 1 hari dah habis dah. Bukan banyak tempat nak pergi kan. Baru-baru ni je lah yang Singapura tu ada, dia buatnya Universal Studio dan macam-macam lah. Sebelum ni kalau pergi ke Orchard Road dan sebagainya, habis lah. Ada tempat-tempat tertentu Singapura tak boleh pergi pun. Kawasan industri nak pergi nak buat apa. Jadi tempat dia macam 1-2 hari dah habis. Katakanlah dia nak masuk ke KL, Malaysia. Kalau dulu-dulu tidak adanya lebuh raya tu, daripada JB ke KL tu silap-silap hari bulan ambil masa 6 hingga 8 jam. Seolah-olah macam daripada JB ke utara. Dengan jalan sesak dan sebagainya, berpeluh lah nak sampai ke KL. Jadi turis ni nature dia, kalau kita pun jadi turis, isu dia kita isu duit. Duit pun tak banyak mana. Jadi kita tak boleh nak pergi ke satu negara ataupun banyak-banyak tempat lama-lama. Jadi kita nak kena, kalau boleh, sekejap Okay. Kalau boleh, contohnya kita pergi di satu tempat tu dengan cepat,
dalam masa 1-2 hari itu kita boleh cover banyak tempat. Jadi ternyata bila kita adanya highway, orang Singapura misalnya memang turis daripada Singapura memang banyak masuk ke Malaysia melalui Singapura. Jadi dia boleh reach KL, even bukan KL saja, sampai ke Penang. Dengan ada masa 2 hari contohnya, dia boleh reach banyak negara. Jadi itulah kepentingan infrastruktur. Kalau kita banding negara kita dengan negara macam contohnya Indonesia, Indonesia sebenarnya ada banyak lagi tourist attraction berbanding dengan Malaysia. Tetapi Indonesia ni isu dia ada population yang besar, infrastruktur dia tak sama macam Malaysia. Banyak lagi lebuh raya, jalan raya yang tak bersambung-sambung lagi. Jadi menyebabkan orang kena spend masa yang lama untuk travel dari satu tempat ke satu tempat. Jadi itulah contoh advantage dia. Growth. Okay, kita nak pergi kepada growth, construction growth. Okay, jadi kita akan pergi kepada beberapa konsep ni yang kita